Saya telah membaca satu kenyataan bertajuk menjawab kecelaruan Wika Siong oleh Angkatan Muda Keadilan Selangor. Saya percaya ini adalah respon PKR terhadap video saya sebelum ini yang telah mencecah 2.6 juta views dengan ratusan ribu likes di TikTok berkenaan dengan isi padu. Isu padu. Oh, tak betul juga. Isu isi padu. Itu saya celaru, mohon maaf ya. Biar saya singkatkan kenyataan ini dan memberi respon bagi pihak rakyat Malaysia satu demi satu. Mohon AMK membawa isu ini kepada bos-bos kalian ya. Sama-sama kita berkhidmat untuk rakyat dan negara. Pertama, AMK kata tiada sebuah pengkalan data utama yang merangkumi semua maklumat rakyat Malaysia. Jawapan saya, itulah maksud saya, jangan letakkan semua telur dalam satu bakul. JPN simpan data kad pengenalan, SPR simpan data alamat, LHDN simpan data pendapatan, bank simpan data simpanan wang, IKC simpan data status kebajikan. Kalau ada security breach pun, satu telur je yang pecah. Yang lain masih selamat. Ada faham? Kedua, AMK kata, keselamatan padu dijamin oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli kerana ia disenggara sepenuhnya oleh Jabatan Digital Negara JDN jika berlakunya sebarang perkara tidak diingini pasukan tindak balas insiden keselamatan cyber sektor awam atau CSIRT bersiap siaga melaksanakan prosedur yang sepatutnya. Malah, jika ada pihak yang berjaya mendapat data dari padu sekalipun, ia tidak bermakna kerana telah melalui proses encryption. Hello. Saya betul-betul runsing dengan perkataan berpusing-pusing sebegini. Soalan saya mudah dan simple saja. Bolehkah YB Rafizi menjamin 100% tiada data akan digodam pada masa depan dengan alasan yang kukuh, praktikal dan munasabah? Itu saja. Tak perlu beritahu saya siapa yang kendalikan semua ni, JDN ke, CSIRT ke. Bagi saya, bolehkah YB menjamin 100%? Itu saja. Kalau tidak, bukan 100%, berapa pula peratusannya? 90%? 80%? Kalau YB Rafizi menjamin 100%, dua, dengan alasan yang kukuh, praktikal dan munasabah, dengar baik-baik 100%. Maka saya, Wika Siong, akan membuat kenyataan sokong padu ini simple, very simple. Yes or no saja. Sebab mengikut pakar cyber security, LGMS, sistem yang diguna pakai oleh padu adalah outdated dan obsolete ataupun usang. Perihal keselamatan ini, sebahagian besar rakyat Malaysia dan saya runsing nak mengikut kepakaran pakar cyber security atau pakar formula. Mohon AMK fahamkan kesangsian rakyat Malaysia ya. Ketiga, AMK kata wujud tuduhan Presiden MCA Wika Siong bahawa Rafizi tidak mengakui kesangsian rakyat Malaysia terhadap isu keselamatan dan kerahsiaan maklumat dalam padu. Lepas tu dia kata Rafizi mendedahkan wujud lebih 2 juta cubaan menembusi benteng keselamatan padu setiap hari. Bagaimanapun setakat ini semuanya gagal kerana ciri keselamatan sistem berkenaan mematuhi piawaian global termasuk bagi komponen keselamatan rangkaian. Jawapan saya, samalah seperti di atas, YB Rafizi boleh jamin 100% ke tidak? Kalau tidak, maka rakyat sangsilah. 2 juta cubaan, bayangkan dalam satu hari. 2 juta cubaan masa depan. Kalau berterusan, sekali saja berjaya, kita akan jadi susah. Boleh tak YB menjamin 100 bilion cubaan secara kumulatif dan kemudian masih lagi tak berjaya? Maksudnya mereka ni tak akan berjaya selama-lamanya. Dan kalau Yang Berhormat boleh yakinkan saya dengan alasan dan yang memang kukuh dan praktikal, bagi tahu saya jawapan saya yes or no. Satu lagi ya. Isu keselamatan ini bukan saja diancam oleh pihak penggodam. Kalau pemegang data-data padu ini berniat jahat untuk bocorkan daripada dalaman,
Macam mana pula? Saya masih ingat sebelum ini terdapat kebocoran data bank di Malaysia kerana terdapat seorang kerani atau pekerja bank yang memberikan maklumat sensitif kepada pihak luar. Kalau ini dilakukan oleh pemegang data-data padu, macam mana? Bocor pun sudah bocor, nak dakwa dia ke, nak ambil tindakan ke dia, sudah terlambat bang. Kita kena sediakan payung sebelum hujan. Faham tak? Saya bagi contoh ini, memohon ambil maklum dan report kepada bos. Ya. Keempat, we turut mempersoal kewajaran padu kerana berpendapat sistem e-kasir boleh ditambah baik. Malah, dia menyatakan sangat bahaya meletakkan semua maklumat dalam satu sistem. Bagi we, lebih baik maklumat rakyat Malaysia dikendalikan dalam keadaan semasa iaitu berselerak dalam pengkalan data persekutuan dan negeri. Bab data negeri ni, rakan sekerja saya dan rakan-rakan sekerja bos kalian dari Kerajaan Negeri Sarawak telah menyatakan isi padu ini bagaikan menelanjangkan diri sendiri. Bos kalian dah jawab ke segala kemuskilan? Saya tak dengar. Saya masih lagi menunggu jawapan. Macam inilah. Kalau setakat subsidi, bagi aja. Tak payah panjang lebar. Yang memerlukan BRIM atau dikenali sebagai sumbangan tunai ramah, rakyat akan memohon. Yang memerlukan voucher buku Satu Malaysia ataupun dikenali dengan satu nama pun saya tak ingat, cuma perlu tunjukkan kad belajar. Yang memerlukan pinjaman PTPTN yang bos kalian gagal untuk mansuhkan, saya mohonlah kepada pihak PTPTN. Atau kalau saya perlu, saya akan mohon pada PTPTN. Yang memerlukan bantuan kebajikan, pohonlah daripada Jabatan Kebajikan Malaysia. Yang memerlukan subsidi petrol, jangan pula bos kalian nak tarik balik. Nanti inflasi membebankan kos kehidupan pula. Kita yang hidup dalam keadaan susah. Faham tak? Oh ya, brother. Ketua Perangkaan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir menyatakan bahawa sistem padu akan mendaftar secara automatik maklumat asas rakyat yang tidak mengemas kini. Dahsyat. Nyaeng song mata kaji. Data tertibanya muncul. Apa sudah jadi? Ini mengharutlah. Dan akhir sekali, isu kelima. AMK juga memuji Yang Amat Berhormat PMX dengan kata dalam bukunya skrip. Anwar menyatakan bahawa dia percaya bagi memastikan kejayaan atau kerajaan berjaya melalui zaman pasca pandemik, pentadbiran semasa tidak boleh mengamalkan dasar business as usual. Tahniah, banyak baca buku. Itu amalan yang paling baik. Ada juga buku laporan Tinjauan Fiskal 2024 oleh Kementerian Kewangan yang menyatakan GST jauh lebih baik daripada SST dalam semua aspek. Dah baca ke belum? Buku Tinjauan Fiskal 2024 juga bersertakan prakata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jangan selektif. Semua buku harus dibaca. Bukan saja harus, wajib. Bos kalian sebenarnya pernah cakap tidak tolak kemungkinan laksana semula GST. Sebenarnya mungkin mereka sudah baca. Kepada bos kalian, bro, janganlah minta budak-budak AMK ni untuk respon kepada rakyat dengan cara ini. Bro, tak perlulah buat video untuk sindir rakyat Malaysia. Kata penat ikut suka korang. Nak daftar, tak nak daftar pun pandai-pandai korang beraya. Jangan cakap macam tu. Kami rakyat ni nakkan yang terbaik untuk negara kita. Kalau gagal untuk meyakinkan rakyat Malaysia dengan formula-formula dulu, tak payah pun menyindir rakyat. Subsidi ke, bantuan ke, itu dari rakyat kepada rakyat. Sindiran macam ni tak baik tau, bro. Apa-apa pun, brother, mohon maaf zahir batin. Raya dulu, mari kita beraya. Lantak jangan, gertak pun jangan. Maaf dipinta, tadahkan tangan. Selamat Hari Raya.